Mana pergi kawan-kawan kita yang lain? Tahu lah. Okey. So, sekejap lagi kita akan belajar tajuk khabar. Semua dah belajar tajuk khabar kan? Kat sekolah ni dah belajar ni. Saya nak try pin saya punya ni sendiri. Macam mana saya nak pin diri sendiri? Boleh pin ke tak? Baru ni kita belajar baru ni okey kan dia punya keluar tu. Okey, saya rasa kita pun nak tunggu lama-lama dia orang ni tak boleh juga sebab masa kita terhad. So kita sambung dengan video tajuk khabar. So semua orang ready untuk menyaksikan video tajuk khabar. Okey. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita yang sambung tajuk berkaitan dengan khabar. Okey, khabar ni adalah isim marfu' yang ke berapa? Yang kedua yang kita belajar. Kalau lupa dari mana asal usul dia, tengok kat sini. Jadual jisim. Okey, mubtada khabar yang marfu', isim marfu' pertama mubtada, yang mubtada dah belajar. Okey, khabar. Ini khabar. Okay, kita lebih ingat, kita boleh juga dengar kembali lagu sebelum ini yang kita dengar sebelum ni kan. Okey, mari kita dengar sama-sama. Okey. Ya, itu dia, jumpa dapatan khabar. Okey. Khabar ni kalau bahasa mudah dia ialah predikat. Okey, predikat. Kalau mubtada itu subjek, khabar adalah predikat. Khabar juga ada dia punya syarat-syarat dia. Tip-tip dia nak kenal khabar ni macam mana. Pertama, isim. Ya, yang kedua nakirah. Nakirah ni contohnya tak ada alif lam. Kita belajar kan. Makrifah. Makrifah tu lawan dia nakirah. Makrifah semalam yang kita belajar baru ni tu berkaitan dengan ada 6 isim makrifah. So selain daripada 6 itu, maka nakirah lah. Rujuk balik tajuk video mubtada sebelum ni. Okey, dan dia yang keempat, yang ketiga marfu'. Okey, dan yang keempat dia menyempurnakan makna mubtada. Contoh khabar, at-talibu jamilun. Pelajar lelaki itu handsome. Jamilun. So at-talibu mubtada, jamilun khabar. So cukup lengkap syarat dia tu. Isim, jamilun tu isim, nakirah, marfu', menyempurnakan makna mubtada. Okey. Orang dalam, bolehkah kita buat at-talibu jamilatun? Tak boleh. Ya, tak boleh. Sebab apa? Mubtada dengan khabar ni dia kena mutabaqah. At-talibu muzakkar, jamilatun muannas, tak mutabaqah. Dia kena muzakkar ni pun muzakkar. Contohnya at-talibu jamilun, baru betul. Okey, mutabaqah dari semua segi. Tu kat bawah buku tu ada. Mutabaqah makna selari. Kerana kalau mubtada muzakkar, khabar kena muzakkar. Mubtada muannas, khabar muannas. Tu. Begitu juga dengan mufrad sama mufrad, musannas sama musannas, jamak sama jamak. Cumanya kalau mubtada tu jamak taksir yang tidak berakal. Contoh pen, pokok yang tak ada akal, lembu, itu memang tak ada akal lah kan. Maka dia punya khabar kena mufrad muannas. Contoh al-aqlam jamilah. Al-aqlam jamilah. Tak boleh kita kata al-aqlamu jamiluna, walaupun al-aqlam tu pen kan, jamak. Qalamun, aqlam, tapi dia tidak berangkal, tak boleh guna jamilun, kena guna mufrad muannas. Ikut berdasarkan ni. Jadi al-aqlamu jamilatun mubtada, ini khabar. Itu cara dia. Okey. Mubtada khabar pula dia ada 4 jenis. 4 jenis khabar. Pertama khabar mufrad, kedua khabar jumlah fi'liyah, ketiga khabar jumlah ismiyah, keempat khabar syibh jumlah. Okey, kita pergi satu-satu berkait dengan
jenis-jenis khabar ni. Dia bagi contoh. Kalau mufrad al-muslimu jamilun. Okey, kita lukislah senang, kita tulis kat sini supaya senang nampak. Contoh khabar mufrad. Okey, khabar mufrad. Contoh dia apa dia? Al-muslimu jamilun. So, ini khabar adalah khabar mufrad. Ini adalah mubtada. Ini mubtada, ini khabar. Jenis apa khabar ini? Khabar mufrad. Sebab dia ada seketul je, satu je. Tu mufrad. Mufrad tu satu je. Okey. Bukan mufrad musanna jamak tu. Okey, ini maksudnya dia satu tunggal. Satu unsur maksudnya. Kemudian contoh lain, al-muslimani jamilani. Dua orang muslim itu handsome. Kan? Kalau dua orang muslim ni handsome, jamilani, yang ni kekalah mubtada macam biasa tadi. Okey, jamilani ni kita kata apa? Khabar apa? Khabar mufrad juga. Sebab apa? Sebab dia satu unsur. Walaupun nama dia dua orang muslim itu handsome, dua-dua tu handsome, tapi sebab dia satu ketul, satu unsur saja. Jamilan sama satu perkataan, satu kalimah aja. Sama ada tersurat dan tersirat, satu je. Jamilani. Okey. Kemudian berbeza dengan khabar yang jenis yang kedua, iaitu jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Okey, kita belajar jumlah ismiyah dululah, senang. Senang faham. Okey, khabar jumlah ismiyah. Okey, khabar jumlah ismiyah ni berbeza. Contoh dia apa? Okey, kita contoh dia, kita kata khabar jumlah ismiyah. Okey. Contoh dia, al-muslimu abuhu muallimun. Okey. Lelaki itu ayahnya seorang guru. Okey, al-muslimu tadi adalah mubtada, itu maintain. Tak ada masalah di situ. Okey. Abuhu adalah abuhu apa tu? Kalau kita nak kirakan, abuhu adalah mubtada kedua. Okey, muallimun adalah khabar. Khabar bagi mubtada kedua ni. Okey. Sekarang ni soalan dia ialah mana khabar bagi mubtada pertama? Tu tak ada khabar dia. Jadi khabar dia ialah dua-dua ni. Jumlah ini. Abuhu muallimun. Jumlah mubtada dan khabar, mubtada kedua dan khabar. Ini adalah jumlah, khabar jumlah. Dia ada dua perkara, dua unsur. Satu abuhu, satu muallimun. Itu dipanggil khabar jumlah. Okey, al-muslimu abuhu muallimun. Okey, ini dipanggil khabar jumlah ismiyah. Okey. Faham? Okey, jadi seterusnya kalau kita tengok contoh lain, iaitu al-muslimani. Sama juga. Al-muslimani abuhuma muallimun. Dua orang muslim itu, ayah kedua-duanya, ayah mereka seorang guru. Ayah dia seorang je. Dia dua orang, dua beradik itu. Ayah dia muallimun. Begitu juga al-muslimuna abuhum. Jadi mubtada, jumlah ni khabar. Okey, so kenapa dipanggil jumlah ismiyah? Sebab dia ada dua unsur, dua kalimah. Abuhu satu, muallimun satu. Abuhuma satu, muallimun satu. Abuhum satu, muallimun satu. Nampak? Itu dipanggil khabar jumlah ismiyah. Okey, khabar jenis yang ketiga, khabar jenis jumlah fi'liyah. Okey, kita tengok jumlah fi'liyah. Kita tulis sikit. Okey. Khabar jumlah fi'liyah. Okey, kita ambil contoh yang dia tulis di sini, iaitu al-muslimu yadhhabu ilal madrasah. Okey. Al-muslimu kekal macam tadi, mubtada.
yazhabu. Okey. Dalam mana khabar bagi muslimun tu? Orang Islam itu pergi ke sekolah. Mana dia punya khabar dia? Okey, khabar dia ialah bukan yazhabu tu saja. Tapi dalam yazhabu ni dia ada dua perkara. Okey. Dia ada dua perkara. Satu, yazhabu tu sendiri. Okey. Yazhabu ni satu. Dalam bahasa Arab, okey, dalam bahasa Arab kena faham beza antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Bahasa Arab dalam dia punya fa'il sudah ada fa'il dia, sudah ada pelaku dia. Dalam setiap perbuatan dia dah ada pelaku dia. Yazhabu dia pergi. Kalau yazhaba ni mereka berdua pergi. So yang pergi tu siapa? Mereka berdua lah. Okey, yazhabuna mereka semua pergi. Lelaki. Kita dah tahu dah yang pergi tu adalah semua orang lelaki. Berbeza dengan bahasa lain. Contoh bahasa Inggeris atau bahasa Melayu kita lah. Bahasa Melayu pergi. Kalau sebut perkataan pergi, dia tidak menunjukkan siapa yang pergi. Dia pergi, saya pergi, awak pergi, kamu pergi. Boleh belaka. Kan? Sama juga dengan bahasa Inggeris go. He go, you go. He goes, you go, they go. Tak tahu lagi siapa yang pergi. Tapi bahasa Arab dia tidak begini. Bahasa Arab dalam yazhabu dah ada huwa. Dia pergi. Jadi sebab itu dia jadi satu unsur yazhabu. Ini yang kedua. So dia jadi jumlah lah. Dia bukan mufrad, khabar jumlah. Sebab apa? Yazhabu satu, huwa dalam dia tu. Ya ni menunjukkan huwa ni sebenarnya. Yazhabu, ya tu saja dah menunjukkan dia adalah huwa, dia yang pergi. Jadi jumlah fi'liyah ni adalah khabar. Ni jumlah yazhabu ni, iaitu yazhabu dengan huwa tu adalah khabar. Nampak? Okey. Kita bagi contoh lain. Musanna pula. Contoh al-muslimani yazhabani ilal madrasah. Contoh kedua. Okey, al-muslimani macam biasa mubtada. Yazhabani. Okey. Dalam yazhabani dah ada dua perkara. Satu yazhab ni, yang kedua pelaku dia dalam yazhabani adalah alif tu. Satu, dua unsur. So dia khabar jumlah fi'liyah. Nampak? Okey, kalau kita nak guna 5 soalan scan, boleh. Mau 5 soalan scan lagi nampak. Kadang-kadang orang keliru. Sebab apa? Sebab dia bertukar dengan macam-macam lah kekeliruan tu. Okey, soalan scan memang isim al-muslimun. Ini mubtada lah. Kita start daripada awal. Musliman lagi. Isim marfu' apa? Okey, cepat. Teruskan. Sebab apa dia marfu'? Musliman ni sebab dia mubtada. Dengan apa dia marfu'? Dengan alif. Kenapa dia marfu' dengan alif? Sebab dia musanna. Okey. Yazhabani fi'il mudhari' fi'il marfu'. Kenapa dia marfu'? Ini kena rujuk jadual jif. Secara seperti satu-satunya rujuk jadual jif. Fi'il mudhari' apa? Dia tidak apa lagi tu? Jif marfu'. Fi'il mudhari' akan marfu' bila apa? Khalim minal awamil. Okey. Khalim minal awamil. Dengan apa dia marfu'? Subutun nun. Ini kita dah buat itu ni. Okey, ulang je, siaran ulangan. Sebab apa dia marfu' subutun nun? Sebab dia musanna. Okey, ini dari segi satu hurufnya. Yazhab saja. Yazhabani. Jadi mana dia punya fa'il dia? Dalam yazhabani dia ada fa'il dia, iaitu fa'il dia ialah pelaku dia. Siapa dia? Alif ni lah. Alif inilah yang menunjukkan mereka berdua. Kalau yazhabu tadi seorang je. Kalau yazhabani mereka berdua. Jadi jumlah ni, jumlah mana jumlah fi'liyah dia? Iaitu yazhabu campur dengan alif tadi. Jadi kita boleh tulis kat bawah. 5 soalan sekian ni dia lebih merujuk kepada i'rab satu persatu, bukan i'rab jumlah. I'rab jumlah dia kena lepas tu, sambungan lepas tu, lanjutan situ. Okey, kita akan tulis ini wal jumlah al-fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah mana yazhabu campur dengan alif. Jadi yazhabani tu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar.
Okey, selepas 5 soalan sekian, baru kita sambung dengan wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Nak cerita pasal fi mahalli pula. Okey, jumlah fi'liyah dah faham kan? Yazhabu campur dengan fa'il dia alif tadi. Fi mahalli ni, kenapa mahalli? Mahalli ni maksudnya pada tempat. Ni biasa dengar kan kat sekolah, cikgu sebut fi mahalli. Fi mahalli mana pada tempat rafa'. Kenapa duduk tempat rafa' ni? Yazhabani ni. Kenapa tak kata tempat nasab, tempat jar? Tempat rafa' kerana apa? Kerana dia khabar lah. Sebab dia khabar. Khabar apa? Khabar kepada al-muslimani tadi. So itulah khabar jumlah fi'liyah. Okey. Faham kan? Okey. Ila kalau ila i'rab dia haraf jar lah. Madrasati macam biasalah. Majrur sebab ada haraf jar. Kalau nak buat 5 soalan sekian pun boleh. Okey, cuma tak nak sambung panjang lagi. Nanti panjang pula video. Boring pula awak nak tengok. Okey. Terusnya kita pergi kepada khabar yang jenis yang keempat. Khabar terakhir ialah khabar syibhu jumlah. Kenapa nama syibhu jumlah? Okey, soalan Fahrin tadi berkait dengan dalam yazhabani tadi tu. Okey, yazhabani dalam i'rab tu kan. So soalan nombor 3, soalan sekian nombor 3, kenapakah dia marfu'? So jawapan dia samalah dengan jadual jif, iaitu dia khalin minal awamil. Khalin minal awamil maknanya tak ada awamil. Yazhabani ada tak an lan idzan kai sebelum dia? Tak ada. Ada tak lam la nahyi lamul amri? Tak ada. Sama. So sama dengan masa yazhabu tu. Sama dengan yazhabu juga. Khalin minal awamil. Okey. So dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia khalin minal awamil. Okey. Faham Teruskan. Jumlah syibhu jumlah ni maksudnya hampir-hampir serupa dengan jumlah. Maknanya dia bukan jumlah tapi hampir sama dengan jumlah. Kenapa tu? Okey, nak cerita ke? Cerita ke panjang lagi? Nak cerita? Okey, ceritanya gini. Kalau haraf jar dan juga zaraf, haraf jar lah dalam bahasa Arab ni, haraf-haraf ni dia tidaklah boleh memberi maksud dengan sendirinya dia. Tapi lepas kena letak dengan perkataan lain, baru dia ada maksud dia. Contohnya fil masjid, di dalam masjid. Contoh lain kita kata haraf-haraf lain, kita terjemah fil di dalam, di, tapi mungkin dalam keadaan lain dia ada maksudnya lain pula. Contoh bi, dia ada banyak makna. Untuk bi saja tu ada banyak makna. Untuk fi ada banyak makna. Untuk li banyak makna. Lam saja ada banyak makna. Itulah nature bahasa Arab. Sebab itulah bila melibatkan huruf jar, dia panggil syibhu jumlah, dia tak panggil jumlah. Walaupun nampak fil masjid tu dua unsur kan, fi satu, masjid satu, tapi fi tu dia tak cukup untuk dipanggil satu. Mungkin kita panggil separuh je. So maknanya khabar jumlah ialah khabar separuh, satu setengah. Dia bukan tak cukup jadi kalau jumlah dua ke atas, tapi kalau syibhu jumlah khabar satu setengah je, tak sampai dua, tak cukup dua. Okey, secara mudahnya khabar syibhu jumlah ni dia melibatkan haraf jar ataupun zaraf, haraf jar atau zaraf. Contohnya fi kan, itu syibhu jumlah lah. Okey, macam mana nak buat? Kita tulis al-muslimu. Okey, soalan daripada Syah Fahrin, iaitu syibhu jumlah tu memang melibatkan huruf jar sahaja ke? So jawapan dia ialah dia ada dua, huruf jar dan juga zaraf. Huruf jar macam min wa ila wa ana wa ala wa fi urba wal ba wal qaf wal lam, itu adalah huruf jar. Yang satu lagi tu zaraf. Dah siapa pula maku ni? Zaraf ialah amama tahta fawqa. Itu juga adalah syibh jumlah juga, khabar. Khabar dengan haraf ya. Okey, kita teruskan. Apa pula main paku ni? Okey, kita teruskan ya. So bagus. Kalau ada soalan sila tanya macam Fahrin lah. Chat kat situ.
dia? Khabar syibhu jumlah. Okey. Al-muslimu fil masjid. Okey. Al-muslimu. Al-muslimu macam tadi juga mubtada. Kalau nak buat 5 soalan scan, buatlah macam tadi. Sama boleh. Fil masjid haraf jar, al-masjidi majrur. Harfu jar. Okey. Okey. Sorry ada salah tu, syibhu jumlah tu tertinggal titik. Khabar syibhu jumlah atas tu. So pandai-pandailah. So anggaplah dia ada bagus ni. Okey, kalau kita nak buat 5 soalan scan. Okey, boleh. Buat 5 soalan scan tertinggal titik ni. Contohnya 1 2 3 4 5. Okey. Untuk muslim kita tak buatlah sebab sama je kan, berulang. Fi ni haraf jar. La mahala la min i'rab. Kita tak penting i'rab haraf jar ni. Al-masjid kalau kita nak i'rab dia apa dia? Al-masjid kan kita buang dulu. Al-masjid isim majrur. Kenapa dia majrur? Ada fi, ada haraf jar. Dengan apa dia majrur? Dengan kasrah. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Sebab dia mufrad. Habis tu ustaz, mana yang khabarnya? Tak nampak lagi kan khabar? Okey. Yang khabarnya dua ni. Dua ni dipanggil syibh jumlah. Fi dan juga al-masjid. Sebab itulah last kali macam tadi juga kita tulis wa syibhu. Ni lanjutan daripada 5 soalan scan. Wa syibhu jumlah. Wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in, di tempat rafa'. Kenapa dia tempat mahalli raf'in bukan mahalli nasbin, bukan mahalli jarrin? Sebab dia khabar. Khabar apa? Muslim. Contoh kalau kita buat subjek dia, al-muslim, muslim itu ialah apa dia pasal muslim pergi ke di dalam masjid. Itu cerita dia. Muslim itu duduk dalam masjid. Selesailah. Kalau al-muslimani fil masjid, sama juga. Al-muslimuna fil masjid, sama juga. Itulah berkait dengan, selesailah untuk khabar. 4 jenis khabar. Okey. Jadi boleh rujuk lebih lanjut untuk contoh-contoh dalam buku ni. Kat bawah tu sama saja. So itulah dia berkait dengan khabar. Okey. So selesai. Cuma selepas ni kita dalam video akan datang insya-Allah kita akan ceritakan, kita ambil lagi contoh-contoh yang daripada Al-Quran untuk kita tatbikkan, praktiskan tajuk khabar ni, 4 jenis khabar ni dalam tu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita okey, untuk setakat ni tadi berkaitan dengan teori. Okey, berkaitan dengan teori, saya rasa semua orang faham. Ke ada siapa soalan? Silakan. Ada soalan tanya. Siapa ada soalan sila tanya. Faham? Orang lain sila bagi feedback sikit, saya nak tahu sebelum kita praktis kepada Al-Quran. Lepas ni kita akan praktis pada Al-Quran. Jadi saya nak tahu dulu, semua orang faham ke ada yang tak faham? Silakan. Amirah kata tak ada. Faham ke tak faham sebenarnya Amirah? Amirah Nurdini. Faham ke tidak faham? Faham. Okey, bagus. Lain-lain sila bagi respon sikit, nak dengar dulu sebelum kita terus kepada praktis di manakah ada khabar dalam Al-Quran ni, nak cari contoh-contoh khabar dalam Al-Quran. Ada tak orang lain? Silakan bagi ini Hijriyatul Anshura Syafarah. Bagi sikit feedback. Nak dengar? Faham ke tak faham? Kalau tak faham tanya kat mana tak faham. Kalau sikit-sikit tak faham tu insya-Allah dengan praktis ni anda akan lebih jelas. Sebab kita buat contoh daripada Al-Quran. Boleh Boleh teruskan. Okay. Bersemangat tak nak tengok contoh-contoh khabar dalam Al-Quran? Bersemangat atau tidak? Semua? Semangat ya?
Oke, so kita terus. Dalam video kali ini kita cuba praktikkan sebagaimana dijanjikan baru ni, iaitu kita praktikkan khabar. Kita cari khabar dalam surah Al-Jumu'ah. Baru ni juga surah ini juga kita ambil sebagai untuk tatbikkan mubtada'. Baru ni kita jumpa berapa mubtada' baru ni? 6 kan? Okey, mana mubtada' dia? Satu, huwa alladhi ni. Huwa tu satu mubtada'. Mubtada' yang kedua, wa huwal azizul hakim. Wa huwa tu adalah mubtada'. Dzalika mubtada' yang ketiga. Keempat, wallahu. Ketiga, keempat, mathalu. Dan yang ke satu, dua, tiga, empat, lima. Mathalu tu dah kelima. Dan wallahu adalah yang keenam. So setiap mubtada' wajib ada khabar, automatik. Okey, sebenarnya ada satu video yang kita belum tengok, iaitu contoh-contoh praktis mubtada' dalam Al-Quran. So itu yang ditunjukkan tadi tu ada 6 tempat yang jumpa mubtada' dalam surah Al-Jumu'ah. Okey, dalam surah Al-Jumu'ah ni jumpa 6, kita ambil 6. Jadi setiap mubtada' mesti ada khabar. So automatik lah. Ayat selepas tu lah. So, kita tengok di mana. Nak cari khabar, nak cari mubtada' lah. Sudah jumpa mubtada', senang lah khabar. Okey, kita pergi satu-satu contoh daripada Quran ini. Okey, contohnya wa huwal ladzi ba'atha fil ummiyin. Mana khabar dia? Alladzi ba'atha. Ini dia panggil khabar jumlah ismiyah. Alladzi ba'atha. Okey. Yang kedua, wa huwal azizul hakim. So mana khabar dia? Al-azizu. Al-azizu. Wa huwa adalah mubtada', al-azizu adalah khabar. Yang ketiga, dzalika mubtada'. Mana khabar dia? Fadlullah adalah khabar dia. Fadlu adalah khabar dia. Allah ni mudhafun ilaih. Keempat, wallahu. Okey, khabar bagi wallahu, zul fadlil. Zu ni adalah khabar dia. Ini khabar apa? Khabar mufrad juga. So khabar jumlah Okey, soalan Faharin, wahwa tu mubtada' jenis dhamir ke Ustaz? Wahwa. Ya. Mubtada' jenis dia bukan jenis lah, tapi betul lah tu kata dhamir memang mubtada'. Mubtada' ni asalkan isim sebenarnya. Apa saja isim yang ma'rifah maka dia jadi mubtada'. Dia boleh jadi mubtada'. Tak kira lah dhamir ke isim yang zahir ke macam-macam lah. So wahwa tu adalah dhamir. ismiyah, khabar mufrad dan juga khabar mufrad. Mathalul ladzina hummilut taurat, yang seterusnya mathalul ladzina hummilut taurat, mana dia punya khabar dia? Yang ni, ayat ni khabar dia duk jauh sikit. Mana khabar dia? Kamathali. Ka tu haraf jar, mathal itu majrur dengan haraf jar tadi. Okey, jadi ini adalah khabar dia. Khabar dia. So khabar apa ni? Khabar syibh jumlah. Khabar syibh jumlah sebab ka tu haraf jar kan. Dan satu contoh lagi iaitu khabar wallahu la yahdi. La yahdi ini adalah khabar jumlah apa? Ini khabar jumlah fi'liyah. So cukup 4. Kenapa surah ini dipilih? Dia cukup 4 jenis khabar tadi tu dalam 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Jumu'ah. Okey, kita tengok sikit. Hari ni kita tengok sikit. Ambil masalul ladzina humilut taurata thumma lam. Ini ayat ini iaitu contohnya kenapa khabar dia duduk jauh. Selalu khabar ni duduk dekat-dekat dengan mubtada' kan. Wallahu la yahdi. Macam ni. Terus lepas tu khabar wa huwal azizu, terus lepas tu khabar dzalika fadlu, terus lepas tu khabar. Senang faham. Tapi yang ni agak bagi sesetengah orang baru lah, orang baru belajar bahasa Arab, dia rasa macam pelik sikit. Kenapa mubtada' masalu, khabar dika masali? Okey, dia kena tengok makna dia. Sebab apa? Syarat khabar yang keempat kita belajar baru ni, iaitu dia kena, khabar ni syarat dia selain daripada isim, marfu' kan, nakirah, dia kena menyempurnakan makna mubtada'.
Contoh macam mana ayat ni dari segi makna dia. Mathalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Tu. Apa dia? Makna dia perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat ke atas mereka. Ni merujuk pada orang Yahudi. Summa lam yahmiluha, tapi kemudian mereka tak beramal pun dengan Taurat tu. Bukan setakat tak beramal, ubah pula Taurat tu ikut suka dia. Taurat kata haram, dia kata halal. Taurat kata halal, dia kata haram. Dia tukar-tukar hukum ikut suka dia. So perumpamaan ni apa dah? Ni baru perumpamaan, cerita ni baru tajuk dia kan. Apa cerita nak ceritakan? Perumpamaan orang Yahudi yang diberikan kitab Taurat, kemudian mereka tak beramal dengannya, tidak beramal dengan Taurat itu. Seumpama apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti seumpama apa? Seumpama himar yang membawa kitab-kitab yang besar tetapi tak tahu apa pun dalamnya. Bawa kitab tapi himar, dongki, keledai. Dia bawa kitab tapi dia tak alim pun. Bawa kitab saja tapi tak tahu apa pun isi dalam kitab tersebut. Jadi itulah perumpamaan orang Yahudi. Kalau sama ayat tu, Allah marahlah, Allah murka. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kaum-kaum yang zalim. Itulah cerita dia. Jadi kita tengok tadi khabar. So kalau kita nak buat 5 soalan scan, boleh buat untuk khabar. Contohnya kita nak ambil mana? La yahdi, boleh nak buat. Kalau kamathalil himar pun boleh buat 5 soalan scan. Sama juga dengan tadi jugalah kisah dia. So nak kita tulis. Okey, boleh kita tulis sikit-sikit. Okay, kita ambil contoh-contoh, beberapa contoh ya. Contoh kita ambil ayat yang mana kita ambil satu contoh lah. Wa huwal azizul hakim. Contohnya kita buat wa huwal al-azizu. Okey, al-hakim. Okey, kita ambil al-azizu saja. Nak ringkaskan masa. Okey, isim marfu. Apa ni? Kenapa sama ada khabar dengan apa? Dengan dhammah, sebab dia mufrad. Dah. Itulah yang Arab dia. Azizu. Kalau kita nak Arab lagi, contohnya kita nak Arab kamathali tadi. Mathalul ladzina hummilut Taurat, panjang kan? Mathalul ladzina hummilut Taurat. Okey, panjang ayat dia. Kita ambil kamathalil himari. Kalau kita nak Arab dia, ka ni haraf jar lah. Kita ambil mathali je. Mathali isim majrur, dah ada haraf jar, majrur. Kenapa dia majrur? Sebab ada ka tu haraf jar, seperti, maksud dia. Dengan apa dia majrur? Dengan kasrah. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Sebab dia mufrad. 5 soalan sekian. Cumanya mana khabar? Kalau mathalu ni mubtada, mathalu tadi kalau kita nak i'rab dia isim marfu, mubtada, dhammah, mufrad. Okey, banyak lagi yang boleh buat. Okey, ni mubtada. So mana khabar dia? Sebab setiap mubtada kena ada khabar. Khabar ialah syibhu jumlah ni, ka dengan mathali, dua unsur, iaitu kita tulis kat bawah wa syibhu jumlah fi mahalli, duduk di tempat apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Koma ni penting, koma ni penting. Nak menunjukkan sebab apa dia fi mahalli raf'in, tidak fi mahalli nasbin, mahalli jarrin, sebab dia khabar. Khabar kepada mana? Khabar pada mathalu. Khabar tadi, inilah khabar dia, kan mathali. So dia dua.
dua unsur. Okey, nak kata khabar mufrad tak boleh sebab dia dua perkara. Ka ni pun khabar dia, mathali pun khabar dia. So dia campur dua tu, kombinasi tu menjadikan dia khabar syibh jumlah. Wa syibh jumlah fi mahalli raf'in khabar. So itu dah. Okey. Contoh lain yang kita ambil satu lagi ayat sebagai kita huraikan sikit. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. La yahdi tadi kita baca sebagai, kita baca iaitu khabar la yahdi. So kalau kita i'rab di sini, la yahdi, wallahu la yahdi, dia khabar apa? Wallahu ni mubtada lah, buat 5 soalan scan sama lah kan. So la yahdi, kalau kita nak buat 5 soalan scan, okey, jom 5 soalan scan. Fi'il la ni tak payahlah, la ni adalah huruf nafi. La yahdi. Okey. Fi'il marfu. Ustaz, tidak, bukan majzum ke? Bukan, sebab la ni huruf nafi. Kenapa dia marfu' tidak majzum? Sebab dia khalin minal awamil. Ini jalur jif. Kita dah belajar sebelum ni. Dengan apa dia marfu'? Sebab dia bukan, apa beza dia ni? Macam mana nak beza antara huruf nafi, la nafi dengan la nahi? Kalau la nahi baru dia majzum kan? Dia kalau la nahi dia akan jadi gini. La, contohlah, la tahdi. La tahdi. Di ni. Dia akan tak ada ya ni, dibuang. So ini la, baru la nahiyah. Tu terang-terang nampak sebenarnya. So kalau dia ada ya, dia la nafiyah. La nafi dengan makna tidak, bukan dengan makna jangan. Senang. Yang kedua nak macam mana la nafi dengan. Okey. Boleh beza tahu sikit beza antara nafi dengan nahi. Itu ada tips dia. Lepas tu kita akan tengok ada tip lagi satu. Bagaimana nak beza la nahiyah dengan la nafiyah. La nahiyah ni dia menjadikan majzum. La nahiyah tak jadi apa. Dia kekal marfu. La nafiyah kekal marfu fi'il mudhari' lepas tu. Tapi kalau la nahiyah majzum. Kalau la nafiyah marfu. La nahiyah majzum. Itu. Ada tips akan diberikan. La nahi ni, la nahi makna jangan, la nafi makna tidak. Sebab apa? Lepas la ni iya. Kalau la nahiyah, lepas la mesti ta, mesti ta. Okey, tu tip tu penting, tip berharga. Khali minan, sambung khali minan awamil. Okey, dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Tak nampak pun la yahdi mana ada dhammah. Inilah dipanggil dhammah hantu. Maksudnya muqaddarah. Ini panggil dhammah al-muqaddarah. Bila melibatkan huruf illah, ada alif wa kaya di akhir, dia banyak melibatkan muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, macam-macam muqaddarah. Okey, last sekali sebab apa? Sebab dia mufrad. Habis mana khabar bagi wallahu? Khabar dia di mana? Inilah yang dipanggil khabar jumlah. Fi'il tak boleh jadi khabar kan? Syarat khabar kena isim. La yahdi. Ustaz, kenapa kita tak kata la yahdi ni khabar terus? La yahdi terus khabar. Fi'il tu khabar. Fi'il tak boleh jadi khabar sebab syarat khabar mesti isim. Apa itu mana isim dia? Ni isim dia. Wal jumlah. Jumlah al-fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Kan ada unsur tadi kan? Yahdi satu unsur, yang kedua huwa dalam ni tu satu unsur. Satu yahdi fi'il tu, huwa ni adalah isim. So fi'il campur dengan isim, dia jadi isim. Dia menang isim. Macam positif lawan negatif. Dia menang apa? Menang negatif. Macam itulah konsep dia. Wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in juga. Kenapa fi mahalli raf'in? Sebab dia khabar. Dia adalah cerita kepada Wallahi, dan Allah tidak memberi hidayah, tidak menunjuk pada orang kaum-kaum yang zalim. Wala yahdil qaumaz zalimin. Itulah cerita dia, kisah orang Yahudi yang mana Allah murka pada mereka. Allah tak bagi hidayah pada mereka sebab mereka zalim. So jangan zalim. Nanti Allah tak bagi kita hidayah.
Okey. So itulah contoh beberapa contoh pada hari ini dan semoga kita semua jelas dengan tajuk dan mubtada dan khabar ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. So kita dah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersambung kita. Okey, sekarang kita dah selesai belajar tajuk khabar ni. Ada apa-apa soalan yang tak faham kat mana, silakan. Saya buka soalan dulu. Kita ada Belum ada. Ya, silakan. Belum ada. Belum ada. Ada kan? Tak jumpa lah. Tak jumpa soalan. Okey, orang lain silakan. Yang lain, siapa yang rasa ada soalan sila tanya. Sila tanya soalan. Tajuk khabar ni penting sebab khabar ni biasanya memang akan masuk lah. Ustaz. Ya, betul. Ya, boleh Farid. Dah. Alah, lupa pula sekejap. Kalau syibu jumlah kan araf jar dengan zaraf Ustaz kan? Ya. Contoh zaraf macam mana Ustaz? Contoh zaraf. Okey. Contoh zaraf. Thank you kepada Farid atas soalan itu. Okay, contoh zaraf kita boleh buat contohnya buat ayat lain. Okey, kita contoh kata-kata kita sebutkan al-talibu. Al-talibu. Okey. Amama al-fasl ataupun al-fasli. Tu dia. Nak nulis ni. Amama al-fasli. Okey, ini contoh zaraf. Jadi dalam amama, tahta, fauqa, itu zaraf. Contohlah, itu zaraf. Preposition. Di atas, di bawah. Wara'a di belakang. Di depan. Kalau tahta Ustaz? Tahta pun samalah. Tahta zaraf juga. Jadi kalau bila mana kita i'rab kan, amama tadi pun, kalau kita i'rab pun amama al-fasl ini bila kita lepas selesai i'rab kita kata wasyibhu jumlah fi mahalli raf'in. Wasyibhu jumlah fi mahalli raf'in khabar. Sama dengan kes yang fil masjid tadi. Fil masjid dengan kes yang kamasali tadi, haraf jar ka tu. So akhir sekali kita i'rab wasyibhu jumlah fi mahalli raf'in khabar. Mana syibhu jumlah tu amama al-fasli. Faham. Okay, thank you. Next soalan. Terima kasih. Kita ada 2 minit lagi sebelum tamat. Dia Webex dia akan tamat sendiri ya. Manakala dia tamat tu kira bye-bye lah. Bye. 2 minit silakan. Siapa ada soalan? Tanya. Tak ada je. Macam tak ada je. Semua faham ke? Cuba tanya, cuba bagi respon sikit. Semua faham? Adakah semua orang faham dengan video tadi tu? Sebenarnya hari ini saya gunakan YouTube untuk sebagai teknik pengajaran sebab dia melibatkan banyak nak tunjuk Quran semua sekali. Saya nak tahu dia berkesan tak berkesan. Berkesan atau tidak, silakan. Teknik guna YouTube tadi tu. Untuk awak faham lah maksudnya. Kalau awak faham tu berkesan lah. Kalau awak tak faham, tak berkesan. Okey. Berkesan. Berkesan Fahim? Fahim pula dah. Fahrin? Berkesan. Okey. Fahrin, esok masuk kelas fizikal tak? Esok kelas fizikal. Belum. Bulan Ogos Bulan 8. Okey. Rindu tu. Fizikal. Okey lagi? Silakan. Siapa ada soalan silakan. Saya nak tanya dulu, berkesan tak guna YouTube tadi tu?
YouTube tu ada dalam channel Ustaz Selamba. Berkesan atau tidak? Oh, Faham ke tidak? Syafarah? lah. Syafarah? Faham ke tak faham? Syafarah, Hijriyatul, Ashura, Amirah Nurdini. Faham ke tak faham? Ainin. Baik, Ustaz faham. Okey. Bagus. Hijriyatul Ashura? Ustaz Selamba. Okey. Ainin? Bagi respon sikit, tengok faham tak faham ni? Sebab tadi penjelasan tu bagi saya dah cukup lengkap dah. Dia punya penjelasan sebab kita tengok 2 video tu. Kalau total minit dia pun dah berapa minit. So, yelah sebab saya sendiri juga yang terangkan. So, sama. Bahkan tengok video tu mungkin lebih baik sikit. Sebab dia dah ada limit time. Okey. Untuk ni. Ainin. Faham Okey. So terima kasih kalau semua. Jadi untuk Ogos kita masih ada lagi kelas online jalan macam biasa. So pembayaran macam biasa. So nanti dah macam biasalah untuk Ogos. InsyaAllah kelas online jalan sehingga November. Sehingga habis tahun. Masya Allah. Dan kita ada tajuk lagi. Sekarang ni mubtada khabar. Lepas ni kita akan belajar tajuk-tajuk lain seperti fa'il, naibul fa'il. Itu tajuk penting juga. Sangat penting tajuk fa'il dan naibul fa'il. Itu juga sentiasa masuk dalam exam. Ya, okey, hijrah tu faham. So itu sahaja. Ada lagi tak ada? Bagus. Tak ada. Buat ni senang. Semua mudah faham. Senang. Alright. Mudahkan kerja. Yalah, bagus.